Selamat sejahtera. Kemiskinan ditakrifkan sebagai satu keadaan di mana seseorang itu tidak mempunyai harta benda atau pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan wabah COVID-19 yang telah memberi kesan mendalam kepada dunia sehingga ke hari ini. Malaysia tidak terkecuali dalam menerima impak daripada pandemik ini apabila ekonomi negara turut terjejas berikutan penularan dan isu keselamatan negara. Dengan keadaan negara yang masih berhadapan dengan kegagalan menangani jutaan rakyat Malaysia yang berada di paras kemiskinan, menambahkan kerisauan bagaimana masa hadapan rakyat dan negara berikutnya. Pandemik COVID-19 menjelaskan segalanya apabila kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan dan rata-rata rakyat Malaysia hampir tidak bersedia dengan simpanan. Perkara ini menghadapkan kita dengan realiti sebenar bahwa meskipun Malaysia antara negara yang punya ekonomi paling berdaya saing di dunia, isu kemiskinan masih lagi tidak dapat diatasi. Lebih-lebih lagi dicatatkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun pengangguran tahap tertinggi dalam 27 tahun dengan pengangguran meningkat kepada 5,3%. Sudah jatuh ditimpa tangga. Itulah pepatah yang sesuai mengabarkan kehidupan keluarga yang dibelenggu isu kemiskinan ini. Manakan tidak apabila muncul beberapa isu. Antara isu yang muncul dalam kemiskinan ini ialah isu keperluan makanan asas, isu kesehatan, isu pendidikan, dan juga isu tempat tinggal. Merujuk kepada isu keperluan makanan, di mana keluarga ini terpaksa membuat catuan makanan demi kelangsungan kehidupan seharian mereka. Ibarat kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Itulah pepatah yang sesuai menggambarkan kehidupan keluarga miskin ini. Seterusnya ialah isu kesehatan. Kerana tidak mampu untuk membeli kelengkapan perubatan seperti kursi roda dan juga makanan tambahan untuk pesakit, menyebabkan mereka dilanda kesengsaraan. Seterusnya ialah isu pendidikan. Menurut Osman Rani, kemiskinan adalah punca anak-anak tidak mendapat pendidikan yang baik. Manakan tidak apabila keluarga ini tidak juga mampu untuk membeli kelengkapan sekolah seperti pakaian, beg sekolah, serta peralatan menulis. Dan akhir sekali, isu tempat tinggal. Keluarga yang miskin ini terpaksa hidup dalam keadaan rumah yang begitu besar, sehingga terdapat beberapa kebocoran di dalam rumah tersebut. Mari kita saksikan apakah faktor utama berlakunya isu kemiskinan ini. Faktor kemiskinan yang pertama yang dikenal pasti adalah disebabkan oleh tahap pendidikan ibu bapa yang rendah, terutamanya di kawasan luar bandar. Keadaan ini telah menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menampung kos sara hidup keluarga mereka. Tambahan pula, sikap mereka yang suka mengabaikan tanggungjawab mereka dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak merupakan salah satu faktor utama kenapa kehidupan mereka masih statik dalam keadaan yang sama, iaitu miskin. Jelaslah, kecenderungan anak-anak yang lahir dalam keluarga yang miskin untuk mewarisi kemiskinan itu adalah amat tinggi. Kemiskinan juga boleh berlaku dalam golongan orang kurang upaya atau dikenali sebagai OKU yang berada di kawasan luar bandar dan memang hidup dalam kehidupan yang miskin sejak kecil lagi. Ketiadaan kewangan dan pengangkutan telah menyebabkan sebahagian besar daripada mereka ini mempunyai akses yang sangat terhad terhadap perawatan kesihatan yang terletak di kawasan bandar. Bagi mereka yang mempunyai simptom kesihatan dan kecederaan, limitasi terhadap kewangan ini telah menyebabkan mereka sukar untuk mendapatkan perawatan pada peringkat awal dan kekal menjadi tidak upaya secara kekal. Akibatnya, mereka ini tidak dapat menyambung pengajian di peringkat tinggi dan tahap pendidikan mereka juga menjadi rendah.
Kesannya mereka ini sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan dan terdedah kepada risiko kemiskinan. Kehilangan punca pendapatan dan dibebani oleh komitmen kewangan memberi kesan yang besar kepada keseluruhan hidup seseorang. Mereka mempunyai pilihan yang terhad untuk berhadapan keadaan sambil berusaha mencari pekerjaan baharu. Antara pilihan tersebut ialah mengurangkan perbelanjaan, menggunakan simpanan, meminjam dan mungkin memilih untuk mengadai aset tertentu untuk menampung kos hidup. Kemiskinan turut memberi kesan besar kepada imej sosial seseorang. Orang miskin juga mudah kehilangan peluang untuk mendapat pendidikan. Yuran kos untuk membeli buku dan pakaian sekolah boleh menjadi beban kewangan kepada satu keluarga, terutamanya keluarga yang berbilangan anak banyak. Kos pengajian institusi pengajian tinggi juga menghalang mereka miskin melanjutkan pendidikan tinggi. Kadar buta huruf yang tinggi dan tingkat ilmu yang rendah terhadap bidang sains dan teknologi serta bidang profesional lain akan menjadi satu kekangan kepada perkembangan ekonomi dan sosial negara. Kecenderungan berlaku jenayah juga menjadi tinggi. Tekanan kewangan seseorang mungkin meningkatkan kadar seseorang untuk melakukan jenayah seperti berjudi, merompak, penipuan dan pinjaman wang haram. Kemiskinan keluarga telah memaksa seseorang untuk menyingkirkan nilai moral dan agama. Oleh itu, setiap permasalahan sudah tentu ada jalan penyelesaiannya. Maka didapati semua pihak, tidak kira kerajaan maupun bukan kerajaan, saling berganding bahu untuk membantu golongan-golongan ini. Dan salah satunya ialah Hopeless Kuching. Hopeless adalah sebuah organisasi bukan kerajaan NGO yang berpeluang untuk memberi bantuan dan menyumbang kepada masyarakat setempat untuk memastikan semua pihak atau semua orang berpeluang mendapat kualiti hidup yang sama. Misi Hopeless ialah memberi bantuan dan keperluan makanan asas untuk meningkatkan taraf penghidupan, kesihatan dan pendidikan orang-orang yang kurang berkemampuan. Selain itu, misi mereka juga adalah untuk meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi, meluaskan peluang ekonomi dan juga memberi bantuan semasa keadaan darurat. Manakala visi mereka ialah memberi harapan dan menyentuh kehidupan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Hopeless menyediakan bantuan kepada 4 golongan, iaitu yang pertama sekali ialah ibu bapa tunggal, yang kedua adalah keluarga yang memiliki ahli keluarga yang OKU, yang ketiga ialah keluarga miskin dan terakhir sekali ialah warga emas yang ditinggalkan. Maka antara bantuan-bantuan yang dihulurkan oleh Hopeless ini ialah dari segi bantuan makanan, di mana Hopeless ini bekerjasama dengan penaja-penaja yang di luar sana untuk membantu meringankan beban atau kesusahan golongan ini dari segi makanan. Selain itu, Hopeless berasa kasihan dan bertindak dalam memberikan keselesaan kepada orang kurang upaya dan orang sakit dengan menyumbangkan mereka barang-barang seperti kerusi roda, tongkat dan susu tepung khas berdasarkan deskripsi doktor. Dan yang terakhir sekali adalah mereka memberi bantuan dari aspek membaiki dan membina semula rumah dengan kerjasama pihak penaja swasta dan awam bagi membolehkan penerima bantuan ini memiliki atau merasai kediaman yang lebih selesa. Jadi marilah kita sama-sama membantu Hopeless Kuching dengan menghulurkan sedikit bantuan melalui nombor bank akaun mereka, ataupun bagi yang berdekatan boleh saja menghantar secara langsung barang-barang keperluan tersebut kepada Hopeless Kuching sendiri. Nasihat, I think helping people is not as hard as we think. A lot of time we thought helping other people, I think not only by helping, but it's when you start to have a loving heart towards others, you will start to helping also. Yeah, so it is you no need to be so rich, then only you can help the poor. You can also contribute your own energy
or different way, like maybe just share in the Facebook, people will know what others are doing, and then they can help also. So I think everyone will contribute in a very different way, and I think the community will be very different. Kesimpulannya dapat dinyatakan bahawa isu kemiskinan yang berlaku berpunca daripada pelbagai faktor, terutamanya dari segi kos sara hidup yang begitu tinggi dan juga taraf pendidikan latar belakang keluarga. Walaupun pelbagai usaha telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menangani isu ini, usaha tersebut masih juga tidak berjaya. Hal ini menjelaskan bahawa sistem pemerintahan yang dilaksanakan dalam sesebuah negara mempunyai pengaruh yang besar dalam isu kemiskinan yang berlaku pada hari ini. Dengan itu, jelaslah bahawa kerajaan memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi isu kemiskinan. Justru pihak kerajaan hendaklah melaksanakan sistem pemerintahan yang sistematik, teratur dan cekap agar isu ini dapat diatasi bagi merealisasikan hasrat negara untuk mencapai taraf negara maju di samping penurunan kadar kemiskinan negara pada tahap yang minimum. Oleh yang demikian, usaha sama daripada semua pihak adalah wajar dipertimbangkan agar fenomena ini dapat diatasi dengan berkesan. Sekian sahaja daripada kami. Saya akhiri kata dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.